Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana masih mengikuti program saya di dalam YouTube channel Sembang-Sembang bersama Abang Mi. Okey, hari ini kita akan tengok macam mana nak ambil gambar secara remote. Kamera saya ada dekat sana dan saya nak ambil gambar foto dan saya kawal daripada handphone saya. Okey, saksikan video ni sampai habis. Tolong subscribe, klik like, komen yang baik-baik, aktifkan selanda. Okey, hari ni kita akan tengok macam mana cara nak buat. Okey, macam biasa kan? Apa kita buat is kita onkan kita punya handphone. Okey. Right. Macam mana kita buat? First is saya nak capture video ni dulu. Okay, first kali kita cari dia punya application, dia punya dia punya apps dia. Okay, kat mana apps dia ada? Okay, kita tengok dalam saya punya saya punya screenshot daripada kamera saya. Okay, first kali is kita buka apps dia dinamakan Imaging Edge dan klik Imaging Edge Mobile. Okay. Kemudian kita kena connectkan dengan kita punya kamera. Jadi macam mana nak connectkan kita punya kamera? Okay, tunggu sekejap. Okay, apa kita buat? Kita pergi dekat kita punya kamera. Kita klik butang menu kan? Kita tengok kita punya apps. Pergi ke application list kan? Tengok dekat smart remote control. Kemudian apa kita buat? Okey, dekat kita punya kamera tu kita klik. Okey, saya dah jumpa S Saleh ni. This is saya punya kamera. Saya klik start. Okey, klik OK, connect. Alright, dia tengah connecting. Bagi dia sedikit masa. Okay, sekarang dekat skrin saya dah ada gambar. Okay, this is apa yang akan appear dekat saya punya kamera saya. Saya boleh setkan shutter speed dekat sini berapa saya nak. Katalah saya nak setkan shutter speed yang saya nak kontrol berapa shutter speed, saya boleh pilih dekat sini. Dan ISO, kalau saya nak ubah ISO saya boleh tukar dekat sini. Kalau let's say saya nak ISO yang rendah, saya boleh setkan ISO yang rendah. Okay, tapi dalam keadaan ni let's say saya ambil ISO 400 dulu. Untuk nak mengesahkan sama ada benda ni betul ataupun tak betul, saya boleh menggunakan apa orang panggil ni, saya punya light meter. Jadi apa yang saya buat, saya setkan ISO 400, saya buat reading. Okay, saya dapat saya punya reading saya sepatutnya kena pakai, kalau ISO 400 is saya pakai shutter speed 125. Okay, 400 125, 400 shutter speed 125. Okay, klik. Ini apa ni, kacau. Speed 125. Sorry. Okay, this is dia punya dia punya seperti, tapi saya rasa macam macam gelap sikit. Kemudian saya rasa macam kosong kuasa ni. Jadi saya ambil sikit probe, saya masukkan probe. Dan kemudian kalau saya nak capture gambar ni, apa yang saya buat, saya tengok muka saya ke kamera. Kemudian dekat sini ada butang. So apa yang saya buat, saya klik snap. Okay, that's it, gambar saya. This is gambar saya. Alright, mungkin saya, kalau katalah saya nak tengok gambar ni dalam bentuk dalam bentuk landscape, saya boleh klik butang atas ni, saya dapat bentuk landscape. Okey, sekali lagi saya snap gambar saya tengok dekat kamera dan saya tekan.
Alright. Okey. Saya takut gambar nanti bila saya ambil nanti dia under ke apa ke, jadi saya tukar dia punya shutter speed ni, saya tukar ke 60. Saya shoot sekali lagi dan saya tengok kat gambar kan. Alright. Dan dia akan flash gambar saya boleh katakan saya nak masukkan sini, saya punya kamera saya buka sikit saya punya cover saya kan. Okay. Saya boleh juga setkan timer kalau saya nak. Saya setkan timer, katakan saya nak 2 second. Okay, saya boleh letak belah tepi kan. Pandang pandang kamera pandang dekat kamera saya snap kan. Alright. Jadi bila gambar tu dah masuk dalam ni, nanti saya senang nak buat macam mana nak edit. Ini tadi saya boleh keluar daripada sini sekejap. Saya boleh tengok dalam gambar tadi. Saya tengok dalam foto dekat sini. Yang this is gambar yang recent yang tadi yang saya ambil. Okay, apa saya buat? Saya boleh klik semua gambar-gambar ni untuk saya nak hantar ke kamera saya. Okay. Ya, saya nak airdrop ke saya punya MacBook. Kemudian lepas tu dia akan hantar dalam saya punya folder download. Saya tarik dia keluar. Okey. Okey, katakan saya nak ambil gambar ni. Saya nak ambil gambar ni untuk saya nak buat edit kan. Okay, jadi apa saya buat? Saya keluarkan gambar ni, saya ambil Adobe Photoshop. Okay, this is gambar saya. Dekat sini saya tekan Ctrl J kan. Gambar ni ada macam sedikit kuning, dia tak cukup putih. Jadi apa saya buat? Saya tekan Ctrl M untuk nak naikkan dia punya biru dia. So saya adjust dekat dia punya biru dia. Biru ni saya bagi naik sikit. Saya bagi naik sikit. Dan saya bagi naik sikit. Okay. Better sikit lah kot. Ini boleh naik sikit lagi kot. Naik sikit lagi. Saya edit gambar ni. Dan tadi mungkin saya punya, apa yang berlaku tadi, saya punya softbox saya ni mungkin dia dah lama, dia dah kuning sikit. Dia menyebabkan gambar saya dekat dalam ni pun dia jadi kuning. Jadi dekat sini katakan saya nak naikkan sikit lagi dia punya kecerahan dia. Mungkin saya boleh tekan Ctrl M, curve ni tadi. Saya kasih cerahkan sikit. Saya cerahkan sikit. Yang gelap ni saya nak gelapkan dia. Saya nak cerahkan begitu. Alright. Okay. Okay, this is gambar. Kalau kita tengok beza dia, yang ni yang mula, yang ni yang selepas saya dah betulkan dia punya colour dia. Okay, saya tak nak usik yang ni, yang layer ni. So saya nak edit, saya nak pilih saya punya gambar saya saja. Okay, jadi apa saya buat? Macam yang lepas-lepas, saya tekan command option R untuk saya nak pilih. Saya nak pilih muka saya saja. Okay, alright. Ni masukkan sikit kursi ke belakang. Okay, masukkan sikit dalam meja. Masuklah sikit komputer. Dan this is komputer saya. Okay, this is gambar saya tadi. Kalau saya nak bersihkan sikit, saya boleh buat. Katakan dekat atas rambut saya ni ada apa ni, ada iklan kat atas ni, saya tak nak. So saya zoom sikit kan. Saya zoom sikit, saya buang. Ni saya buang yang atas ni. So saya ambil brush. Saya ni saya okeylah, bolehlah 70. Saya kasih besarkan sikit.
Okey, saya kecilkan sikit. Ni pun saya kecilkan sikit. Kecilkan lagi. Saya boleh bubuh apa-apa tajuk yang saya nak. Katakan dekat bawah ni saya nak buat satu lagi layer. Selalunya saya pakai warna saya pakai warna biru dekat belakang ni. So saya tekan butang M, saya select. Okey, katakan dekat sini saya nak warna biru. Okey, saya ambil color. Saya nak color warna biru. Select color warna biru apa yang sesuai. Mungkin kena ni sikit, macam ni sikit. Yang ni okey kot. Okey, klik. So saya tekan butang option delete untuk masukkan warna biru. So saya dah dapat warna biru saya dekat sini. So saya dah boleh start bubuh color ataupun teks. Okey, katakan saya nak bubuh teks. Saya nak resetkan balik ni, saya boleh tekan butang D kan. Okey, katakan saya nak masukkan teks. Jadi saya boleh tukar kata teks saya nak buat warna putih. Saya masukkan teks kan. Teks saya nak masukkan dekat sini cara mengambil gambar. Ini besar sangat ni, dan kita kecilkan sikit. Dan cara mengambil gambar, ambil gambar kan. Okey, kita mengambil gambar. Okey, kemudian saya copy yang ni juga. Saya buat cara mengambil gambar secara remote kan, menggunakan okey, saya boleh turunkan ni ke bawah. Cara mengambil gambar secara remote menggunakan, okey, ni saya copy lagi, menggunakan smartphone. Okey, rendahkan dia. Menggunakan smartphone. Okey, tapi dekat sini ada ejaan saya salah sikit. Menggunakan smartphone. Okey, saya rasa yang ni tak kena sikit dia punya size dia. So saya bagi besar sikit, menggunakan smartphone. Okey, kemudian dua yang kat atas ni, color ni mungkin tak berapa sesuai kan. Mungkin saya nak pakai color lain. Jadi apa yang saya buat selalu kan, kalau saya nak dapatkan warna yang kita panggil dia sebagai bukan complement, is lawan kepada warna biru ni, you tengok dekat kat luar ni, dia punya orange ni kan. So kita kena dapatkan the same color. Yang ni juga bukan orange, is macam brown sikit kan. Cari color dia, ni macam color orange, cari yang hampir-hampir sama. Okey, katalah this is the one. Okey, tukar warna dia. So yang ni pun sama, yang ni pun sama, kita tukar color dia kan. Tukar color dia kan. Okey, jadi tengok cara mengambil gambar secara remote menggunakan handphone. Alright. Okey, mungkin font saya yang apa ni, yang secara remote menggunakan ni patut saya kecilkan. So saya kecilkan, kalau takut tak nampak kan. Secara remote menggunakan smartphone. Okey, yang ni saya kena naikkan atas sikit kan. Saya naikkan atas sikit, tekan butang V pun boleh naik ke atas sikit. Alamak, ni. Okey, kemudian perkataan smartphone ni pun naik ke atas sikit, menggunakan smartphone. Okey,
yang logo bawah ni saya saya nak apa ni sikit, saya nak sampai ke bawah ni sikit. Okey, kemudian saya ada selalunya saya ada satu logo apa ni, sembang-sembang bersama Abang Mi, saya nak masukkan kat sini. So apa saya buat, saya cari file saya ni dekat mana. Okey, I rasa kalau kata macam I nak check ni I tak jumpa, I boleh tekan icon. Okey, I tengok yang PNG, I nak yang ni, PNG ni. So apa I buat, I tarik file ni, I terus masuk dalam ni. Okey, dia akan jadi gelap. Okey, tapi I tak nak gelap, I nak ambil yang putih ni saja. Jadi apa I buat dekat sini, I select lighten. So dia akan ambil yang putih ni saja. So I kecilkan dia sikit, buh kat mana I nak, katakan nak buh kat situ. Alright, jadi saya dah ada logo yang biasa yang saya buat ni, sembang-sembang bersama Abang Mi. Alright, okay, once dah siap, saya boleh file, saya export ke PNG kan. Saya boleh bubuh title saya bubuh kat desktop, saya bubuh title video. Alright, save. Okay, then dah siap file, save. Saya save benda ni dekat saya punya komputer. Katalah saya bagi file yang sama jugalah, save. Okay, kita tengok gambar tadi tu. Okay, this is the one. Okay, gambar ni nanti dia akan jadi saya punya gambar title dekat saya punya YouTube channel tu nanti. Okay, terima kasih kerana menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Jadi jumpa anda di next video yang akan datang. Aktifkan selah anda.